بسم الله الرحمن الرحيم. نويت التعلم والتعليم والتذكر والتزكية والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة نبيه والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم فقهنا في الدين وافتح علينا فتوحا عارفين واجعل أعمالنا خالصة لوجهك الكريم. ربنا زدنا علما نافعا وارزقنا فهما صحيحا يا ربنا يا رب العالمين. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه وعلوم مشايخنا في الدارين آمين. Kata musannaf rahimahullahu ta'ala, maka barang siapa jahil ia pada aqaid iman yang bergantung dengan Allah dan Rasulnya daripada barang yang wajib diketahui akan dia dengan tafsilnya, maka tiada ikhtilaf ulama daripada ketiadaan imannya. Kata musannaf rahimahullah, maka barang siapa jahil ia barang siapa. Ya kecek jahil saja, padahal ia masuk semua. Barang siapa jahil, tulis pada jahil. Yakni murad dengan jahil ialah segala sifat yang tidak sampai kepada yakin dan taklid. Sama ada jahil atau waham atau zon atau syak. Tu maksudnya lagu tu. Ya kecek pe ya kata jahil je. Nampak dengan cara segera pehannya. Kalau tak jahil sekadar z tak apa dah. Moga hak jahil je, hak ulama duk jadi tak ada siapa khilaf pada kufur tu. Pada tak ada iman tu. Atau maksud dengan jahil di sini tu bukan sekadar jahil basi, jahil murakkab tu dah, mengandungi waham, zon, syak katik. Adapun masalah taklid, hak tu kira semula depan lagi. Maka barang siapa jahil ia, tak erti, tak yakin ia, lagu tu, pada aqaid, pada simpulan, pada ni tak lupa pada jahil lah. Barang siapa jahil ia barang siapa
Jahil pada aqaid, pada segala simpulan-simpulan iman. Aqaid iman, simpulan-simpulan iman. Apa aqaid iman? Simpulan iman. Apa makna simpulan iman? Yakni perkara yang tulis itu pada aqaid iman, yakni perkara-perkara yang apabila kita faham akan dia, maka iman kita kejap dan tersimpun dalam hati, tidak boleh diurai dan dibuangkan lagi. Tu dia, tu aqaid. Aqaid jamak daripada aqidah. Aqidah isim fa'il, fa'ilun dengan mana isim maf'ul. Aqidah dengan mana mu'taqadah. Mu'taqadah apa makna? Benda yang disimpun. Simpulan lah. Simpulan bagi iman. Tu simpulan iman. Dia kecek lagu tu. Habis itu, kalau gitu kata musannaf, siapa-siapa pun tak reti masalah pegangnya iman ni. Kita dah mengaji sifat 20 tu ialah belaka tu, ngaji wujud sipo kemah, ngaji kidam serta dalih sipo kemah. Jadi satu akidah, satu simpulan. Tu maka sifat tu 20 simpulan. Kira-kira mari siapa dia jahil pada aqaid iman. Aqaid mana? Sifat pada aqaid. Aqaid iman yang bergantung. Sifat pada aqaid. Aqaid iman yang bergantung. Bergantung ni bersangkut. Bersangkut paut. Berkaitan. Yalah kata. Siapa dia tak gerti aqaid iman yang berkaitan dan bersangkut paut dengan Allah. Aqaid iman yang berkait dengan Allah. 20 tu. Kecek mudah-mudahan tak? Tu. 20 sifat tu. Dan dengan rusul atau kepada dengan Allah. Yani aqaid iman yang bergantung bersangkut paut dengan segala pesuruh-pesuruhnya Allah. Rusul tu jamak pada rasulun. Segala pesuruh-pesuruhnya pesuruh Allah Ta'ala. 4 sifat tu kita kata. Siapa dia tak reti muka tu? Kau dulu. Apa aqaid iman yang bergantung dengan Allah dan Rasul tu? Daripada bagai yang wajib, daripada ni bayan pada aqaid iman. Bayan situ. Segala simpulan iman yang berkait dengan Allah dan Rasul, gapo tik? Daripada barang tu itu yakni pegangan hati, daripada pegangan hati yang wajib, yang syarak tekan diketahui akan barang tu. Maksud wajib tu wajib syarak tu. Daripada perkara-perkara pegangan hati yang wajib, yang syarak menekan supaya diketahui akan barang tu. Ya kena mengaji. Syarat tekan suruh kita mengaji muka tu. Supaya sifat wujud. Syarat tekan tu wajib kita kena tahu, kena belajar sehingga tahu benda tu. Dia. So, kidam supaya tu juga. Barang yang wajib kita kena tahu. Tu ialah baqa ialah semua. Tu dikatakan aqaid iman, benda yang syarat wajib kita sungguh tahu. Itu dia. Ketahui itu pula dengan tafsilnya, dengan takluk pada diketahui. Wajib kena tahu akan dia, akan mugatu, akan barang tu. Diketahui dengan tafsilnya. Tafsil barang dah. Tafsil apa tafsil? Dengan satu persatunya. Satu persatu barang-barang kena tahu satu. Tu dia. Dia bukan suruh pergi dengan cara borong dah. Hak borong suku. Hak ni hak kena tahu satu.
Sebab tu kaca dia mengaji nak lepas ni, lepas tu untuk tasyarak ni. Tu dia. Habis itu dia wajib diketahui akan dia dengan tafsilnya. Tu hak tu orang panggil aqaid iman. Kesimpulannya, kau dulu dia batas syarat saja. Barang siapa jahil ia akan mugah tak ni. Jahil pegangnya hak syarat wajib suruh kita kena tahu ni. Siapa dia tak reti, tak ada mengaji sifat 20 masalah. Lagi pula sifat-sifat Nabi. Siapa dia jahil muka tu, maka ni jawab barang siapa duduk situ. Oh, jawab duduk situ. Siapa-siapa yang tak reti dan jahil muka tu, maka tiada ikhtilaf ulama, tiada berselisih dah oleh ulama, tak ada ikhtilaf pendapat ulama. Dia kata itu. Tiada ikhtilaf ulama, tiada berselisih pendapat ulama. Maksud dengan ulama yakni ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ulama kita Ahlus Sunnah wal Jamaah, Al-Asy'ariyah dan Maturidiyah ni. Saya berkira dan hal lain. Ulama kita ni tak ada siapa khilaf dah. Maka tiada khilaf oleh ulama. Tiada khilaf daripada ketiadaan imannya. Iman bagi barang siapa. Daripada ni takluk kepada tiada ikhtilaf. Tak khilaf dah. Pada tu molek pada saja daripada ni yang ni ikhtalafa ya fi, ya bukan ikhtalafa min. Kalau ikhtalafa ni ya fi, moleknya daripada tu barangkalinya pada saja ya. Mudah faham. Kalau tak ada kalau kita makan daripada pun faham. Ya. Cuma jadi bahasa jauh je mu ikhtalafa ya fi. Maka tiada ikhtilaf ulama pada ketiadaan imannya. Iman barang siapa tu. Tu. Apa makna ketiadaan iman? Tulis itu. Yakni ulama bersepakat bahawa pegangan orang itu tidak sah dan tidak boleh dikatakan mukmin. Tidak boleh dikatakan mukmin. Nak kata orang yang beriman tak boleh. Tu yang ada ke tak? Tu yang sedia ke tak? Wasa. Tak jadi. Lepas tu kita rasa tak ada lah orang beriman umat Nabi Muhammad hak duk sampai tahap ning loloning tu duk sampai tahap tu ni wasa tak ada dah. Wasa marilah. Hak ada pun duk sekolah taklid tu pun banyak yang mengaji belaka dah. Tapi kena mengajar juga bime taruh, jangan mai. Sore dua pun kena berkira dalam kampung kita tu. Kena klik royak, klik mengajar. Kalau klik mengajar, jangan tolak kalau orang tanya, baca kitab sikit ke, tak pakai ni bela-bela, tak ada orang mengajar ni. Amo tak reti. Kena dah tak reti gitu, royak tu kena dah, tapi mengajar hak reti itulah. Tak itu kan? Royak hak reti tu, bukan suruh royak hak tak reti. Ni jadi wasa tapi royak orang tua kata, royak hak reti jadi. Tak ada hak reti. Kalau tak ada hak reti, apa mungkin buat apa pondok dalam. Gitu lalu orang tanya mari. Pondok apa pondok dalam dah tak ada hak reti sikit abang. Ya kena ada benda hak reti juga, tolong. Ibarat mari duk cari ikan dah tengah laut ni, mari duk pondok ni. Nak klik kapung tu bawa ikan klik, nak jual dah. Ikan. Tu. Masalah jangan tidur saja tengah laut, habis minyak peri. Duk saja tubik tengah laut dah. Ikan belana tapi tak saya cari. Habis itu, maka tiada ikhtilaf ulama pada ketiadaan imannya. Habis kat tu. Adapun iman orang yang taklid, adapun bermula iman, kepercayaan bagi orang yang taklid. Hak sat ni. Orang taklid, orang yang mengikut orang lain dengan tidak ada dalil dah.
Ingat tak? Tu. Turut orang lain. Tu. Jadi maknanya taklid ni akhdhu qaulil ghairi bi ghairi dalil. Tu gitu maknanya kita. Mengikut ambil perkataan orang lain dengan tidak ada dalil, tu orang panggil taklid. Orang pasal tu orang panggil muqallid. Iman bagi orang yang taklid tu ada. Tahu di mana? Oh, orang tahu belakang tok guru ayat lagu tu. Dia mengajak kau sejik pun dengar. Tu yang sedia ya. Dia taklid. Maka jawab adapun iman orang yang taklid, maka iaitu iman orang yang taklid tu. Iman dia tu bersalahan ulama padanya. Bersalahan. Jadi ada khilaf ulama Ahlussunnah wal Jamaah, ada khilaf padanya, bersalahan padanya pada iman dah. Padanya, pada sah iman tu. Bukan pada iman dah, pada sah iman dia tu. Pada sahnya kena takdir lagu tu. Iman tu dia tak ada khilaf, ada khilaf betul sah ke tak sah tu ya. Tu. Jadi bersalah ulama pada sahnya sah iman tadi tu. Ulama duk jadi khilaf. Datuk tu pegangi dia tu terpakar ke tak? Tu ada tak? Ada. Tahu di mana? Tok guru ayat. Tu sedia tak? Sedia. Tahu di mana? Kitab kata gitu. Tu kekal tak? Kekal. Memang tahu di mana? Lagu orang tua duk ayat lagu tu belaka. Misalnya. Tu. Orang tu bersalah ulama padanya, pada iman, pada sah iman dia tu. Kena kata gitulah dah. Lepas tu kena tulis sikit. Ya moga kita tak ada rayak ni. Mustahil tak rayak. Ya rayak kata sekadar ada itu ya. Ada khilaf. Padahal ya kecek lagu tu kita faham dah tu, kata ada setengah kata terpakat, ada setengah tak terpakat tu dah. Dia kecek lagu tu. Maka kita ni kena tulis sikit. Sebenarnya dalam kitab-kitab ulama sebut khilaf ni siapa ketujuh 8 kaum. Bukan dua kita duk ngaji tak. Ada setengah kata misalnya kita kata kita dak faham, kita dak ingat mari ulama tu kita dak sebut dua yang winapak mudah ya. Lagu mana? Setengah kata sah, setengah kata tak sah, pakai kubur, setengah kata sah tapi duk berdosa. Kita kata hak tu baru dua ya. Ada lagi 2 3 4 5. Kita tengok kitab besar-besar, ya ada kait lagi, ya ada bahas tu baik lagi. Ulama tu khilaf. Tu. Maka tulis itu. Tulis betul bersalah ulama. Tulis katakan nak. Yakni bersalahan ulama pada kufurnya atau tiada kufurnya. Dan pendapat yang sahih yang dipegang oleh kebanyakan ulama ialah iman orang ini sah dan tidak jadi kufur. Tetapi orang itu berdosa dengan sebab meninggal belajar dan fikir pada dalil-dalil itu. Tu lagu tu paduk khilaf. Tak apa tapi tak apa pun tak apa pun duk leb dosa orang panggil. Duk leb dosa. Tu lagu tu. Tu jadi susahlah juga.
Tu habis itu. Kalau kita kira, jadi nak selamat tu buat lagu mana? Mengaji. Fikir dalil lepas selamat lah, tak kena duk kilah-kilah apa dah dengan kita. Cara nak selamat yang mengaji. Tu. Sebab kita tak tahu kata wakilnya hukum orang tu di sisi Allah Ta'ala tu apa. Ulama duk ijtihad je. Ulama kata gini, ulama kata gini. Takdir kata pada wakil tu di sisi Allah tu tak wak kira dengan iman orang tu. Tak nyanya kita. Tak nyanya. Takdir kata lagi betul dengan pendapat hak kata kufur tu masalah. Tu. Wallahu a'lam. Baik kita mengaji cerdas. Duk buat apa? Duk utara taklidnya. Atu hewi akal siap dah, fikir ada dah. Mengaji. Habis itu. Khilaf banyak lagi lah. Kau kira kitab serupa dengan dalam Tuhfatul Murid tu pada dah. Dalam apa dia lagi? Banyak syarat-syarat ulama tu. Banyaklah. Habis itu bermula makna taklid tu apa pula? Taklid ni apa? Qallada yuqallidu taqlidan tu apa benda? Masdar daripada fa'il qallada dah. Bermula makna taklid, maksud taklid di sisi syarak. Taklid di sisi syarak ni apa? Orang tanya taklid ni apa weh? Jawab kata iaitu taklid. Makna taklid tu apa? Ialah mengikut orang lain, mengikut akan perkataan orang lain. Itu dia. Mengikut akan perkataan, bukan ikut tuai jalan ikut tu kawan tu bunga, bukan ikut lagu tu, ikut perkataan. Dia mau kata gitu kita kata tik. Tu ikut perkataan. Lama ikut tuan, ikut dia mau jalan ikut nu, kawan pun jalan turut bunga, bukan ikut lagu tu. Mengikut akan orang lain, akan perkataan bagi orang lain. Dia mulai kata kita turut tu mengikut tu tak luk pada i'tiqadnya, pada i'tiqad bagi seorang ataupun bagi orang lain. I'tiqad orang lain. Tu sah juga ya, sama ya dia turut ya. Kalau i'tiqad seorang, hak yang mengikut ni pun sah. I'tiqadnya orang lain tu pun sah, je moga hak tu lah tabat dengan matbuk ni. Dia mengikut akan perkataan bagi orang lain, mengikut pada pegangan hatinya orang lain. Jadi Datuk Allah royak kata Tuhan sedia, kita pun turut juga kata dia kata Tuhan sedia tu i'tikad belah tu orang panggil taklid. Tu taklid orang panggil. Padahal tiada daripada dalil, padahal tiada, jadi tiada hasil i'tikad itu. Tiada hasil i'tikad itu daripada dalil. Tak hasil daripada dalil. Pegangan tu bukan hasil daripada dalil dah. Bukan ada dalil. Kecek mudah-mudah ikut dengan tak ada dalil. Mung tahu di mana kata Baitullah tu 4 segi. Dia mau kata begitu semuanya. Dia mau kata gitu berlaku, kita kata. Tak ada dalil. Mung tahu mana kata sakamani. Tahu di mana kata sakamani? Dia mau kata mani berlaku. Kau tak usah kecak. Jauh daripada wanak tak usah kecak saka lah misalnya. Saka ni mani ke tak? Mani, dia mau kata mani berlaku. Taklid. Tapi tak apalah, taklid hak berbuku saka ni tak ada kira masalah. Tak ada masalah. Hak jadi masalah taklid buku akidah. Pada alihnya lagu mana? Kecak sendiri lah ni. Kau ada pakai sokmo, tengok lampu sagup ni. Dia bukti manis tu. Hak tu dalil cerak lah. Tu habis itu. Maka dia kata itu nama taklid, mengikut perkataan orang lain pada i'tikadnya, padahal tiada daripada dalil. Tak ada dalil dah. Mana dalil? Tak tahu. Tak boleh fikir dalil.
Tu. Walau ijman pun tak apa dah. Dalil dengan cara ijman, cara borong tu hingga dah. Ni kadang-kadang orang kita, orang tua-tua dulu kata yang ngapa tu kita ya. Wujud arti ada, lawannya tiada, dalilnya alam ini. Kata. Sedia kidam arti sedia Allah sedia, lawannya kawannya baru, dalilnya alam ini. Tu ngapa sedak ngapa ingat mula dalilnya alam ini. Mana dalil kata Tuhan dah alam ini, patah mana kata alam ini tu dalil kita royak begitu. Jadi juga tahu di mana kata alam ini jadi dalil kata Tuhan dah. Kita kata gitu. Tak lepas dah taklid. Tak lepas. Ya kira boleh walaupun tak boleh royak kat orang punya mari dalam otak dia dah. Dia nampak tengok. Dia tengok, dia fikir. Padahal ni masing-masing ikut Tuhan capak ilham dalam hati masing-masing. Kadang-kadang orang tu nampak benda ni ya buat dalil. Kadang-kadang orang tu nampak batu, ya buat dalil dengan batu berat atas Tuhan ada. Kadang orang ni dia tengok benda tu hanya nampak benda tu dalil kata Tuhan ada masalah. Dan lain-lain sifat lagi. Tu. Ala kulli hal dia kena ada dah dalil. Dan bahawasanya tak habis lagi atau pada bahawasanya dulu belaka tu. Dan ketahui olehmu hai mukallaf akan bahawasanya apanya dalam irsyad ni. Mung tahulah, mung ambil tahulah, mengajilah. Cuba tahu. Ada. Ambil tahulah bahawasanya akal itu, bermula akal itu, pikiran kita tu setengah daripada akal ni apa? Satu cahaya yang disimpan pada roh. Tu jaga bagi Allah Taala jadi satu nur. Akal ni nur, bukan otak. Akal lah otak lain. Kalau akal tu kena ke otak dak, hayya pun ada akal yang enggak otak penuh. Lembu ada otak dak? Ada. Akal ada dak? Tak ada. Kambing ada otak dak? Ada. Akal ada dak? Tak ada. Kawan dah makan wahyu otak kambing wahyu kawan. Tu. Kalau orang sembelih kambing nak cari pala tu gimana tu? Dia tanya pala di mana? Nak tebuk makan otak. Tu. Otak lain, akal lain. Akal ni kena kepada cahaya nurun ruhani, satu cahaya yang Allah simpan dalam roh. Roh kita ni ada cahaya. Tu. Ada belaka. Orang kafir pun ada, Islam pun ada, semua ada. Bila ada akal tak gila, ada nur tu. Cahaya tu Allah Taala beri. Cahaya tu duk suluhnya. Tengok benda ni, tak boleh masuk ni. Hotel, sumuk saja. Masuk pergi, ketik sumuk. Panas juga mu ni. Kawan ada akal. Tu. Nur tu duk suluh. Nur tu duk suluh. Nur siapa dia tinggi, akal tinggi. Nur siapa rendah, akal rendah. Gitu ya. Tu. Habis itu bukan tak ada akal, rendah tinggi tu suku pula. Waktu duduk di kita, kadang-kadang tinggi molek-molek dah kita sendiri usyak kaca duk cari jalan nak jadi rendah. Nur tu. Tu dia. Maka akal ini tak dapat belaka benda ada tapi kita tak dapat. Akal. Tu. Tapi sifat boleh ditepak di otak kita, di urat mana tak Allah Taala sifat tu. Tu dengan sebab tu. Jadi maka akal itu setengah daripada alat yang didapat dengan dia, dengan akal. Setengah daripada alat yang didapat. Dia kecek lagu tu. Alat yang didapat, yang dipaham, digerti. Tu kecek didapat tu digerti, dipaham dah. Tu je. Sehingga daripada alat yang didapat dan dipaham dengan dia, dengan sebab dia, sebab alat tu. Setengah daripada alat yang Allah Ta'ala buat wik kita, dengan alat tu dapat dengan sebab dia tu didapat akan suatu.
Naib fa'il bagi didapat. Setengah daripada alat yang didapat dan digerti, dipaham dengan sebab alat tersebut didapat akan suatu. Nak erti benda tu benda ni pakai dia tu. Tulis situ, tulis pada suatu, yakni hendak dapat suatu perkara sama ada pekerjaan dunia atau akhirat, mesti melalui satu alat, iaitu akal yang Allah beri. Gitu, akal yang Tuhan beri. Nikmat besar akal. Tu. Habis tu wajib kena jaga akal. Wa hifzu nafsin summa wa hifzu dinin summa nafsil manasab wa misluha aqlun wa irdun qad wajab. Jahara kata 5 perkara kena jaga, salah satu daripadanya akal, wajib kena jaga. Apa benda yang buat jadi rusak akal, haram kita kerja. Sebab tu minum benda mabuk, apa hukum? Haram, kerana benda tu rusak akal. Ialah lagak tu. Apa saja pun buat jadi punah akal ni tak boleh. Kerana benda ni lah alat besar. Lebih lagi nak buat alat untuk nak kenal Allah Ta'ala pula. Kalau tak ada benda ni, tak ada harga kitanya. Sekut pun tak laku. Orang gila pian nak peri pun tak ambil. Orang gila. Mek emoh ku banyak orang gila. Mek video mu sare. Free aku kita say mek duit ni. Mek apa? Tu. Nak kacau rumahku. Misalnya, maka kalau itu akal ni benda besar. Habis itu, maka dapat sesuatu dengan akal tu, Allahu Akbar. Maka sebab tu orang kafir ni dia, kalau dia fikir Allah tak serta taufik, akal ada dah, tapi so je tak ada taufik, hidayat. Dan tu capai hidayat sikit, pak cemakan dengan akal ada. Mikir. Kalau masuk Islam tu gitu. Akal ada dah, tapi fikir tak nampak kok lubang tu, sebab lubang tu Tuhan katuk. Pitu tu Tuhan katuk. Tak nampak kok temu kok lubang tu. Pedolah cerdik. Fikir lu wak kapal tu wak apa semua. Masya-Allah. Tapi ni masuk Islam tu, fikir tak nampak hak tu. Katuk lubang dah. Habis itu, maka kata musannif rahimahullah, maka barang yang masya-Allah ya pandai juga tu. Ya wak tangga ke panggil. Wak tangga untuk nak bahas hukum akal lah tu. Maka barang yang didapat akan dia oleh akal, iaitu terbahagi ia atas 3 bahagai. Masya-Allah. Tu. Maka barang, nampak semula tu mubtada. Maka bermula barang yang didapat, yang boleh dipikir, gitu, yang dipaham, yang direnti, yang dinampak. Tu kata lagi tu. Tu didapat. Maka barang yang didapat, dipaham, dipikir, dinampak, digerti, akan barang tu. Perkara yang akan nampak dan akan boleh fikir tu. Kata barang yang didapat dia akan barang tu oleh akal kita. Akal yang sempurna lah. Akal yang kurang, akal kurang tak dapat juga. Tu. Maka barang yang didapat akan dia oleh akal yang sempurna, iaitu barang tu, benda yang akal boleh reti, benda yang akal buat keputusan tu, terbagi ia barang tu terbagi atas 3 bahagai. Tu
Tulis situ pada didapat sikit, didapat tu buat kesimpulan sikit. Yakni perkara-perkara yang akal kita boleh buat keputusan, ada tiga perkara. Tu keputusan panggil akal keputusan tatsin kerasing, akal kerasing. Akal kerasing, benda yang akal kita fikir dan akal kita boleh buat keputusan, tiga perkara. Tak lepas dah tiga ni, sama ada akal orang Islam, akal orang kafir, orang mana-mana pun asal ada akal, dia akan boleh buat keputusan tiga perkara ni. Boleh taksin tu baik tiga perkara ni, mana-mana satu daripada tiga ni. Mana pertama daripada tiga perkara tu. Pertama daripada tiga perkara tu apa? Satunya, barang yang mendapat akan dia oleh akal akan ada semata-mata. Tu kecek lagi tu. Perkara barang yang mendapat oleh akal akan dia oleh akal akan ada semata-mata, padahal tiada menerima ia akan nafi sekali-kali, maka dinamo akan dia wajib. Tu seperti wajib kidam bagi Allah dan wajib mengambil lapang bagi tiap-tiap jirim. Yang misal dua, wajib mutlak, wajib muqayyad lalu tu. Yang misal dengan dua dah tu. Sekali lagi. Pertama daripada tiga perkara tu ialah barang, perkara, benda, muga yang mendapat, yang membenar dan menerima akan dia, akan barang tu, benda yang membenar dan menerima, mendapat, mengerti akan dia akan benar tu oleh akal kita. Akal kita bila fikir benda tu pak, bila suluh ke benda tu, dia dapat lagu mana? Mendapat akan ada semata-mata. Apa makna semata-mata? Padahal tafsir makna semata-mata tu padahal ada. Jadi ada semata, dia kecek ada pula dah. Kena ngaji wasa'i ilmi kalam ni. Lapa wujuduhu tu. Nak bahan wujud dengan makna subutuhu wa tahaqququhu. Tu wasa'i. Orang lalu wasa'i tu dia nampak dah benda ni, kata ada tu takrif ni ada muskilah. Kena takwil lah. Tu. Barang yang mendapat akan dia oleh akal akan adanya. Maksud adanya yakni sungguhnya. Gitu dah. Mendapat oleh akal akan adanya, jadi akan mesti sungguhnya semata-mata. Tu dia. Baca habis dulu, tadi kita nak buat kesimpulan. Padahal tiada menerima ia apa? Ia barang tu. Tak terima ia barang tu. Tak menerima akan nafi, akan tidak sungguh. Nafinya ni ternafi dan tidak sungguh. Oh, Masya Allah. Sini kecek kok nafi, tapi hak ni kecek kok ada. Jadi yang belik molek. Allah. Barang yang mendapat oleh akal akan ada, padahal tiada menerima akan tiada. Kalau mari kat tu dapat semakah. Tapi boleh tak boleh, kita kena bahas kita ni dulu. Kecek pek ulama tu kita kena bahas. Tu. Dia berdasar kepada hukum ni, kena mengaji ni, kena mengaji usul apa. Barulah je sabit tu kalau kita ngaji usul molek dah. Kita pecah molek dah pegangnya kita jadi orang panggil panas dah nak ukar. Marilah kita taruh mana pun kita nampak dah. Kita nampak lah. Selik-selik dia tu.
Barang yang mendapat akan dia oleh akal akan ada semata-mata. Padahal tiada menerima ia barang. Tak terima akan nafi sekali-kali, sama sekali. Tak terima akan nafi, yang ini tidak terima, tidak sungguh. Buat gini. Betul kata akan nafi sekali-kali itu, yakni buat kesimpulan. Tulis situ buat kesimpulan. Kesimpulan hak kita. Kalau tak buat kesimpulan kita, kalau tak payah hak dia, buat kesimpulan kita dulu. Tu. Seolah tu kecek luar dulu. Kecek luar gitu dulu. Tapi kecek luar pun bukan kecek saja nak tulis tak. Tulis luar dulu. Buat tangan untuk nak pihak dia. Yakni buat gitu. Betul sekali-kali. Yakni perkara yang apabila akal kita suluh dan tilik kepadanya, nascaya akal kita akan mendapat dan terima bahawa perkara itu mesti sungguh dan mesti ada semata-mata. Tidak boleh jadi dan tidak boleh terima bahawa perkara itu tidak sungguh dan tidak ada. Tu benda ni benda yang bila akal kita suluh gipa, ya moga akal ni nur cahaya ya suluh tengok tilik gipa. Bila suluh pak akal lalu hukum dia tak sin marilah dah. Ya suluh gitu pak. Bila suluh tengok buat kesimpulan akal buat ke asing. Buat keputusan. Akal kata kan benda ning kena ada semata-mata. Mesti kena ada. Mesti kena sungguh. Terik sebelah sungguh ya. Tak terima kata benda ni tak ada. Kalau kata tak ada, tak boleh hadir. Tak boleh hadir kau tak ada. Mesti kena ada. Tak boleh jadi kau tak ada tu. Tak boleh jadi kau tak sungguh tu. Ya kena ada, kena sungguh. Kecek budak tu. Cerak. Tengok mari pula dah. Apa kena sungguh. Benda mesti tu dah. Lagu tu dah. Kena sungguh gitu dah. Tak boleh jadi nak kata tak tu. Benda tu bila akal tengok pejam mata akal fikir ya mari sungguh Tuhan kuasa tapi nak pun kena fikir dalil dulu. Fikir dalil dulu. Tak ada dalil mari nak tak boleh kerana benda orang panggil benda tu wajib nazari. Kena lalu kot cara fikir tilik. Bukan supaya wajib daruri. Wajib daruri supaya kata jirim bertepak. Hak tu tak kena fikir banyak dah. Ya sendiri. Jirim mana tepat. Sendiri tak kena fikir banyak. Hak tu orang panggil wajib daruri hak tu. Benda wajib daruri. Tu dia.
Jagalah. Kalau itu orang panggil barang yang mendapatkan dia oleh akal akan ada semata-mata, padahal tiada menerima ia akan nafi sekali-kali. Maka dinamakan dia akan barang tu. Ulama usul nama gapo? Maka dinamo oleh ulama usuluddin akan dia akan barang tu. Ulama hukum kata ini benda tu apa panggil benda apa? Dinamakan wajib. Apa wajib? Perkara yang tentu, sungguh dan mesti. Tu wajib, yakni perkara yang tentu, sungguh dan mesti. Payah ke usul? Tak payah ni. Tak payah. Maka hak ni mengajar masalah iaitu subian ni saya nak lalu gitu ya. Maknanya sekadar maksud gitu. Tak usah bahasa yang lebih tinggi. Kerana apa? Kerana kita pandai kepada banyak perkara lagi tu. Fiqh tu, cara semaya banyak lagi. Awak tengok pergi wisah dulu ada lah. Bila akad takbir pun tu hati terima lalu. Faham tak? Dia pergi dengan kita betul malah akad takbir tu hati terima. Dia pegangnya tak sah, sujud sampai ke dahi hitai sekalipun, tak ada tak ada apa ni, tak ada harga, kerana tak betul hak dalil ni dulu. Tak betul hak dalil. Habis itu kalau gitu musannif rahimahullah taala kata barang itu dinamakan wajib. Wajib pada akal. Wajib jadi wajib pada akal. Dia kena kata gitu. Maka dinamakan dia akan barang tu wajib jadi wajib akli ataupun wajib pada akal. Kerana kait molek kerana lafaz wajib ni di segi syarak pun ada lafaz tu. Hukum syarak pun ada wajib, hukum adat pun ada wajib. Kena kata wajib jadi wajib akli, wajib pada akal. Wajib pada akal. Misalnya seperti wajib kidam bagi Allah, seperti tentu dan mesti sifat kidam itu bagi Allah Ta'ala. Tulis situ sikit, kidam bagi Allah. Tu kidam iaitu sedia Allah Ta'ala. Maka apabila akal kita suluh dan tilik kepada sifat ini, berserta dengan dalil-dalil, maka akal kita akan hukum dan buat keputusan bahawa sedia Allah itu tentu dan mesti, tidak terima dan tidak boleh jadi kalau tidak sedia. Gitu je. Gitu. Seperti misal dengan dua ni isyarat hak ni, misal wajib mutlak, orang panggil wajib nazari mutlak. Hak ni wajib wajib daruri, muqayyad. Gitu. Ada dua pula. Dia ada wajib tu baik dua. Wajib daruri nazari. Pada daruri ni ada muqayyad mutlak. Ada kalau tak ingat. Tak ingat lama dah. Allahumma salli ala. Ada wajib zati.
Wajib aridi, wajib zati itu beda. Wajib zati mutlak, wajib zati muqayyad. Wajib aridi pun tu baik mari. Mustahil zati, ada mustahil zati mutlak, mustahil zati muqayyad, ada mustahil aridi. Jaiz zati mutlak, jaiz zati muqayyad, jaiz aridi. Tu. Lepas tu wajib zati mutlak tu tubik ke wajib nazari. Wajib zati muqayyad tubik ke wajib daruri. Tengok tu. Insya-Allah ya Allah. Mustahil zati mutlak tubik ke mustahil nazari. Mustahil zati muqayyad tubik ke mustahil daruri. Tu. Tak usah kira lagi kalau. Tu. Jol kira tu belakang tu. Habis itu. Kata musannif rahimahullah taala, dan atau pada wajib kidam. Misal yang kedua ni. Ni misal bagi wajib juga, orang panggil wajib ke apa, wajib daruri. Wajib dengan cara automatik, tak kena fikir banyak. Hak saat ni kena fikir juga, kena pakai dalil barulah pecah kata musuh wajibnya. Akal boleh hukum kata tu kena lalu kot tangguh dalil. Kena kalau mari. Itu wajib daruri. Adapun masalah wajib daruri ni tak kena duk fikir bang dah. Bila sebut pak suluh pak bang dah. Buka pak cerah dah. Buka pak cerah dah. Suluh pak nampak dah. Tak kena duk jadi kira korek banyak. Tu daruri. Orang panggil. Dan wajib mengambil dan mesti dan tentu. Dan mesti dan apa, dan wajib ni, dan tentu sungguh mengambil lapang bagi tiap-tiap jirim. Wajib mengambil lapang. Apa lapang? Mengambil ruang kosong. Wajib ambil lapang. Wajib bagi tiap-tiap jirim. Itu bagi tak pada wajib. Wajib ambil tempat kosong bagi tiap-tiap jirim. Tulis itu tiap jirim, yakni jirim itu ialah perkara yang ada nak bagi jirim ni kau dulu. Cek dah sekali dulu lama dah. Syarat jirim lebih kurang satunya ada. Yang keduanya bawa diri sendiri. Tiga, mengambil tempat. Dan ruang kosong. Yang keempatnya kena jadi makhluk lah maknanya. Hak ni lebih kurang. Padahal sifat khususiat bagi jirim ada lagi, kena ngaji makulah hak tu. Orang panggil apa dia, benda yang ikhtisas bagi jirim tu apa tu. Hak ni kita lebih kurang buat kesimpulan. Benda tu kena ada. Ada makna dapat dengan panca indera yang 5. Dapat dengan hawasul khams. Apa hawasul khams? Prasat sampatทั้ง 5, panca indera yang 5. Pelihat pemata. Kita dapat benda ada. Ada ni maknanya boleh tengok. Sah dilihat. Ma yasihu ayyura wa yusma'. Benda ada. Kalau kita tak nampak lagi pun, bila Allah Ta'ala bersahih, ya sah nampak. Sah, boleh lihat. Kerana dia ada. Semua malaikat ni kita nampak dah. Tak nampak. Tapi ya benda ada.
Bila Tuhan berzahir dia apa? Kita nampak. Kerana sah nampak benda ada tu. Tu orang panggil benda ada. Jirim ni benda ada. Sepanjang ni ada nampak. Yang kedua, nak boleh panggil jirim, bawa diri sendiri. Apa bawa diri sendiri? Tak menupai benda lain. Ada cara diri. Ada cara diri. Kalih ada cara dia. Dia tak serupa dengan putih. Putih kena tupai dengan kalih tu. Nak duk cara dia tak leh. Putih ketah. Ketah duk cara dia. Tapi putih tu tak leh duk cara dia. Kena tupai ketah. Nampak dah? Boleh. Daun kayu hijau. Daun kayu duk cara dia boleh. Tak kena tupai dia. Boleh bang tuan, tupai di dahi tu. Cuba buat tengok. Boleh duk juga caranya. Tupai dengan makna tak boleh boleh bercerah tangan. Suku-suku boleh. Lama kata orang tupai tu pun je tu tupai di ni juga. Ada cuba buat mari tak sini. Bukan mesti kena tupai maksud tu. Ya ada cara diri dia. Sepuh ni ada cara dia. Putih kena tupai benda tu. Biru kena tupai dia. Lek dia sendiri, cara dia. Tu orang panggil bawa diri sendiri. Satu lagi pula, mengambil tempat dan ruang kosong. Ada cara dia pun kena bertepat. Walau ada cara dia, tapi kena tanya, boleh tanya di mana? Aina? Di mana kau ia? Zaidun. Di mana? Ja'a Zaidun. Aina huwa? Dia di mana? Boleh tanya di mana tu, bertepat ada semua benda. Boleh tanya di mana? Jirim. Sebab tu kalau orang kata, satu jirim tapi tak bertepat, hak ni mustahil. Hei, mu nak beli tak satu pound? Podiye. Mana ni? Pound dia. Sedap. Isi dia dah. Nak kata mata mah pun bukan. Kabannya pun bukan. Cani pun bukan. Ya cukup campur lah tu. Lemak. Sedap isi dia. Ada sepau ya. Kau nak jual? Murah-murah ni. Satu kop. Boleh ke nak beli? Duduk di mana? Tak bertepat. Tak ada tepat. Ada, tapi tak bertepat. Tak duduk atas panah, tak duduk leh hutan, tak duduk di mana, tak bukit pun tak ada. Tak bertepat di mana-mana. Gila mu. Gila. Karena bila sebut kata benda tu berjirim, dia kena cari tempat boleh, bertempat untuk dia. Yang tak bertepat Allah Ta'ala. Nak kata tu yang bertepat di mana tak boleh. Kerana dia ada sebelum ada tempat tu lagi. Ada dia sebelum ada tempat lagi. Bila Tuhan menjadikan tempat, keadaan dia pun lagu dulu tu lah. Sebelum pada ada tempat lagu mana, lepas pada tempat pun lagu tu Tuhannya. Dia tak berkait dengan tempat dulu lagi dah. Tu. Kita ni bertempat belakang, mengambil tempat dan ruang kosong. Habis. Air dalam jebur. Batu dalam tanah. Tanah duduk atas. Tanah duduk bawah patak. Semua. Ruang kosong. Hingga tempat kosong sebenarnya bukan duduk ada sebenarnya penuh dengan angin ke ni. Kosong-kosong ni kecek. Kosong perasai panggil. Kosong perasai. Hakikat tak ada tempat kosong dalam alam ini. Semua penuh dengan angin. Dalam dunia ni tak ada tempat kosong. Hei, mari duduk sini yang kosong. Kosong kan angin duduk dah. Buat kecek kata. Buat itu boleh tu. Buat cari buku boleh. Hei, mari duduk ni yang kosong ni. Kosong kan angin duduk. Kosong perasai. Tengok, kosong. Kosong apa panggil faraq mauhum. Dan istilah ilmu makulat panggil faraq mauhum maknanya
Kosong yang diperasankan, yang diperasai-perasai gitu ya. Hakikat bukan kosong, dia penuh dengan jirim belaka dah. Itu semua jirim bertempat. Lagi pula kena jadi makhluk. Nak kait zat yang qadim. Kerana zat Allah Taala tak boleh kata jirim, kerana dia tu qadim, tidak kena jadi dan tak mengambil tempat dak. Tu. Maka semua jirim ni, tu makna maksud jirim lagu tu. Maka orang tua kecek benda-benda tu, benda bertokok, kecek lagu tu. Orang tua. Benda bertokok orang tua misal tu nak wi mudah je. Jangan duk gitu tuju di benda bertokok saja. Bukan mesti kena bertokok jirim. Angin ni pun jirim. Bertepak. Tak? Lama bertokok. Pak ahli sungai tak ada bertokok ni. Tu masalah pula. Tapi orang tua buat win apa tokok gini. Benda ada cara dia. Kalau gitu jirim semua hukum dia mesti bertempat. Tak kena fikir banyak. Tak kena fikir dah. Bila tanya saat ni kata ada pound dia sepahang. Oh, so dakwah dia mula cari tempat dah. Otak mari dah. Duk mana? Mula bagi nak cari tanya tempat tu dah. Karena tiap-tiap jiran dia mesti kena bertempat dia. Mana orang nak tengok? Mana duduk tu dah. Ya dengan sendiri akal hukum kata mesti ambil tempat ruang bagi tiap-tiap jiran. Tu akal hukum sendiri. Kok ni tak kena lalu kot dalil dah. Tu habis itu. Nampak tak tu? Faham tak mukmin? Faham dah. Tak apa mukmin tu. Tak payah tanya BN tu, BN tu tepi tak apa. Mukmin dengan BN nampak semeh-meh ya, sebab dia kakak. Tu. Cuba perhati malah sebab dia kakak lah. Mukmin dengan BN. Tu. Dia kena kewarih apa. Yang suka. Mana uraiku tu biar kata. Nak cari paling kanan kiri, nak cari orang support dia tu. Tengok lagi. Kata musannaf rahimahullahu taala. Kedua daripada tiga perkara ni, akal hukum belaka ni. Kedua daripada tiga perkara ialah barang yang didapat akan dia oleh akal. Didapat akan tiada barang tu semata-mata. Padahal tiada menerima, ia akan subut sekali-kali. Tengok tu pula dah. Tu. Tengok tu. Kalau kecek lagu ni kena kata tiada barang yang mendapatkan dia oleh akan nafinya semata-mata. Padahal tiada menerima akan subut sekali-kali. Gitu tahu barulah jadi semakam mulai. Tapi boleh ada musnah kecek lagu tu nak kita faham dah tu kata wujud dengan mana subut kali. Tu. Lepas tu ada dengan makna subut, wujud dengan makna subut. Lepas tu adam dengan makna nafi. Gitu. Jadi kita faham kot tu dah tu. Iaitu dinamakan dia mustahil, seperti baru bagi Allah Ta'ala, dan tiada mengambil lapang bagi jirim pada waktu wujudnya. Ya kecek lagi, kait lagi pada waktu wujud. Tak kait lagi tu tak boleh. Tak kait lagi tu. Sebab apa? Sebab jirim ni nak ambil lapang pun dia muqayyad, dia kena kait dengan ada dia. Kalau ada barulah ambil tempat. Kalau tak ada dia, tak ambil tempat dia. Nak ambil tempat lagu mana dia tak ada. Sebab tu wajib kena ambil tempat ketika dia ada. Mustahil dia ambil tempat ketika dia tak ada. Mustahil kot tu lah dah. Sekali lagi, aduh kecek cara dia.
Kedua daripada tiga perkara tu ialah barang yang perkara muga benda yang didapat akan barang tu. Didapat, direnti, dipaham, dibenar, dinampak, diterima oleh akal fikiran kita. Benda tu akan nampak dan terima. Terima kat mana? Didapat, diterima, akan tiada barang tu. Tiada yakni tidak sungguhnya. Tiada dengan mana tidak? Kerana tiada ni maksudnya tak ada. Kalau tidak sungguh, tiada ni tiada ada, tidak sungguh. Ya kena kecek lagu tu. Bagai yang didapat akan dia oleh akal akan tiada yang tiada barang tu. Semata-mata. Tiada semata-mata. Padahal tiada menerima ia barang. Tak terima akan subut sekali-kali, akan sungguh sekali-kali. Tulis situ pula sekali-kali tu buat kesimpulan pula, yakni perkara yang apabila akal suluh dan tilik, maka akal akan buat keputusan bahawa perkara itu mesti tidak sungguh dan tidak ada. Dan akal tidak terima bahawa perkara itu sungguh dan ada. Tu gitu ya. Kecek lagu tu ya. Dia berlawan dengan Hak ni. Hak ni berlawan hak tadi. Hak ni ke mana? Bila akal suluh tengok pak, akal hukum mari selalu dah kata, benda ni tak liadi nak ada. Tak ada dia tu mesti. Tak sungguh tu tentu. Mesti kena tak sungguh. Kena terik dia tak sungguh. Kena terik dia sebelah ni. Sebelah tak ada, sebelah tak sungguh ni. Cerak. Lepas tu, pada pihak sungguh dia tu tak terima kalau nak kata sungguh. Hak tu. Benda tentu sungguh tak terima nak kata dak. Benda tentu dak tak terima kata sungguh. Recek anak-anak gitu ya. Tu benda mustahil. Kalau kita kira sungguh mustahil ni apa? Hei, tak liadi. Tak liadi nak sungguh benda tu. Tak liadi nak ada benda tu. Hei. Gigot tu. Tu mustahil. Ada pun wajib. Cerak dah muka tu. Mesti sungguh muka tu. Tak liadi pula nak tak sungguh. Hak saat ni, hei, apa hei? Tak liadi nak sungguh. Mesti kau tak sungguh tu. Tengok tu. Faham tak? Tu anak tangga dia, nak pihak usaha dia, anak tangga tiga ni dengan ilmu usaha ni. Naik ilmu rumah usaha ni sangat rendah, tak ada tinggi di rumah usaha. Rumah dia nak siapa dia, tapi anak tangga dia tu 3T ni. Nak naik atas rumah ni. Tapi nak lalu dia licin-licin kau. Tapi boleh lakah 3 tu, senang-senang. Dari rumah tu. 3T anak tangga. Tu dia. Tak ada payah apa ni sebenarnya. Fikir tengok. Dinamakan mustahil seperti ni duk dalah gitu, fikir juga tapi tak ada bersungguh mana ni. Tapi ngaji dengan Tok Ui solat tu jadi kena fikir kita. Nampak keberkatan dia bagi kita duk ngaji jadi pecah banyak perkara.
Tu kira mari. Tu molek tu. Fikir. Dan wajib mengambil maka dia kata iaitu barang tu, benda lagu tu orang panggil apa? Dinamo oleh ulama usuluddin akan barang tu. Ulama usuluddin panggil benda tu muka apa? Dinamakan mustahil. Jadi mustahil pada akal. Dia kena kait pada akal. Nak keluar mustahil pada adah. Tu. Nak keluar muhal fil adi tu. Nak keluar tu. Nak keluar muka tu. Dah. Yalah tak. Habis itu, maka barang yang mustahil, dia kata mustahil, dikatakan barang yang mustahil pada akal. Seperti nak misal baru ada. Baru ada bagi Allah Ta'ala. Sifat baru ada. Terkecek lagi tu. Seperti sifat baru ada bagi Allah Ta'ala. Tuhan kita ni ada tak? Ada dia tu baru je. Hei, tak boleh jadi. Baru tu benda yang bila akal suluh telek pak, oish, tak terima. Mesti kau tak ada, tak sungguh. Tak terima nak kata sungguh baru tu. Tak terima oleh sungguh dia. Hanya hukum kata tak sungguh baru. Tengok tu. Kecek mudah kata, bila kata Allah baru, hoi. Tapi kena fikir dengan dalil lah. Fikir dengan dalil. Hoi. Padahal hak ni dah dalil tullah dah dengan hak ni. Hak kidam sat ni. Pakai dalil tullah. Dalil benda wajib, dalil tullah bagi dalil mustahil. Tak nak kira banyak dah. Yang moga tolak dengan sendiri. Bila kita reti dalil kidam, hak ni pun hoi sendiri. Bila kidam, baru hoi. Ya sendiri. Bila baru, hoi, kidam jadi, dengan sendiri orang panggil. Tu dia. Baiklah. Allahu Akbar. Nak lakoh dia pergi tu. Tak apa dah, dekat-dekat nak sifat dah. Sifat sikit-sikit kitab ni dah. Kitab ni ambil sikit-sikit lagi. Tu. Seperti baru ada Allah Ta'ala. Tu dia. Tu situ. Ni orang panggil mustahil apa ni? Mustahil nazari dah ni. Mustahil nazari. Ia gulawai dengan wajib nazari. Gulawai hak tu. Maka itu baru bagi Allah Ta'ala. Baru Tuhan. Tuhan baru. Oi, Tuhan kita ni baru ada apa heningnya ataupun ada permulaan bagi ada dia tu. Tuhan kita ni umur dia tu beribu berjuta tahun dah. Tu. Kecek umur berjuta tahun berarti ada mula. Ada mula bila? Sebab kita ni umur apa dah? Pak Cik Ding. 1, 2 dah Pak Cik Ding kata. Pak Cik Ding kata 1, 2. Tu Pak Cik Ding anak tahun tu dah. Dengan pergi Jepun Pak Cik Ding dah. Dah. Dia ada humi lagu tu baru apa panggil. Walaupun umur tua tak mana pun. Allah Ta'ala tak ada humi. Nanti nak bahas sifat kidam. Tu. Baru bagi Allah Ta'ala. Dan tiada mengambil lapang. Tiada berambil tempat. Tiada mengambil ruang kosong bagi jirim. Jirim tak ambil tempat. Ada satu jirim tapi tak ambil tempat kosong. Hoish. Tak boleh jadi, tak terima nak pergi sungguh benda tu. Tak boleh jadi. Tapi tak mengambil tempat tu pada waktu wujud pada ni kait takluk pada tiada mengambil. Tiada mengambil lapang, tiada mengambil ruang kosong bagi jirim. Tiada mengambil lapang tu pada waktu wujudnya, pada waktu ada jirim tu. Kecek lagu tu ni nak isyarat kepada jirim yang ambil lapang ni masuk dalam wajib muqayyad. Yang kena kait selama mana ada jirim tu. Kalau jirim tu tak ada, dia tak akan ambil tempat dah lah. Dia tak ada dah.
Sebab tu dia kata mengambil lapang bagi jirim, mengambil pada waktu wujudnya. Kena tulis gini, betul waktu wujudnya, yakni buat kita. Yakni pada ketika jirim itu ada, wajib bagi jirim itu mengambil tempat kosong. Dan mustahil, tidak boleh jadi jirim itu tidak ambil tempat kosong. Itu maksudnya. Hubung lagi. Adapun tiada bertempat bagi jirim pada waktu tak adanya, maka itu wajib. Maka itu wajib pada akad. Tengok tu. Jirim ni ada tak? Ni ada. Apa hukum ambil tempat dia? Wajib. Apa hukum tak ambil tempat bagi dia? Hai, tak boleh dia mustahil. Dia tak bertempat. Bila jirim tak ada, apa hukum ambil tempat bagi jirim tak ada tu? Hai, mustahil nak ambil tempat. Tak ada nak ambil tempat ke mana? Apa hukum bagi ambil tempat bagi jirim tak ada? Mustahil. Apa hukum tak ambil tempat bagi jirim tak ada tu? Wajib kena tak ambil tempat pun dia tak ada. Tengok tu lah. Nampak ke tak? Atas benda tu lo ni 2 3 4 dah. Tu. Kalau ni ada tak? Ada jirim. Maka kalau tu duduk di tempat tu. Dia kena ambil tempat ah. Lepas tu memang kata, hai kalau tu tak bertempat. Hoi, tak boleh jadi. Ketika dia ada tu, dia kena ambil tempat. Tak ambil tempat bagi dia tu, mustahil. Tak boleh jadi. Ni kira tika ada. Sabit tu orang panggil bertempat bagi jirim tu dinamakan wajib muqayyad. Wajib jadi kaitkan dengan selama mana ada jirim tu. Kalau tak ada jirim tu, tak wajib dah. Lepas tu, bila jirim tu tak ada, jirim tak ada, kalah tak ada dah, kita tanya, hei, ada satu kalah tu tak ada lama dah, tapi bertempat lagi. Oh, mana tak ada lama dah, ambil tempat lagi. Ambil tempat bagi jirim tak ada tu mustahil. Hei, kalah tu tak ada lama dah, payah tak ambil tempat lama dah. Wajib lah. Tak ambil tempat bagi jirim tak ada tu. Wajib. Lagu. Nak ambil tempat ke apa? Cuma tak ada dah. Kan Nading? Nampak tak? Boleh tak? Tak apa. Gapo. Adat gapo pula? Adat suku. Tak boleh. Semua benda hukum adat masuk dalam harokah. Wajib adat pun masuk dalam harokah. Tu. Tak boleh kait. Wajib adat lagu mana? Wajib adat cuba bawa orang ni. Tak kena kira itu. Yang adat, hukum adat ni kira lagu mana? Bila benda tu berlaku, bila benda tu jadi, berulang-ulang 2-3 kali, dikatakan adat dah. Kita kata mana? Kita kata kita terkalah seputus, kita ambil kalah mari. Kita kata kalah ni bertepat kali pertama.
Dia sebenarnya tak ada uji. Kali kedua bertepat. Kali yang ketiga bertepat. Wajib pada adat adalah bertepat bagi kali. Wajib pada adat. Dia kata wajib pada adat dah. Berarti kalau wajib pada adat, takdir satu hari kalau tak bertepat, jadi mustahil pada adat lah. Gitu. Bila mustahil pada adat, lagu mana mencari ke adat benda tu? Semua tu hukum akal ni kira ingat dia tu. Segala hukum adat maksudnya haru akal, tak maksudnya wajib. Jadi lagu mana adat ni? Sebab kita kata kita makan hari mula-mula kita pergi mani basah. Esok mani pula basah. Esok kaya mani pula basah. Maka kita kata bila mani wajib basah. Ku ni kena basah mata. Dalam mani wajib basah. Sebab 3 kali dah teram hari tu jadi basah semua kan mani. Maka mani tu wajib basah. Maka wajib mani tu wajib basah pada adat. Kita kata gitu. Wajib basah pada adat. Tapi apa hukum akal? Boleh jadi mani sampai ke 1000 kali pun boleh jadi tak basah. Tu dia tak boleh basah. Dan boleh jadi tak mandi dulu lagi dah basah. Agak nak basah lagi. Kau pun tak mandi ni. Harus juga. Jadi hukum adat semua tu kembali kepada harus akal ya. Ingat gitu. Nak menggalai tak boleh. Tu. Lepas tu kita nak hukum kata tengok tu kalau tu bertepat adat wajib adat tak boleh kata tu. Kenapa? Kerana ia benda wajib pada akal dah. Wajib pada akal. Supaya lagu mana? Allah Ta'ala sifat Tuhan. Tuhan bertepat dengan, Tuhan bersifat dengan kidam. Ini Tuhan bersedia. Aku fikir tengok Tuhan sedia. Esok kita fikir Tuhan sedia. Lusa kita fikir Tuhan sedia. Adatnya pada adat wajib sedia. Tak boleh hukum adat kerana benda tu wajib akal. Ingat molek tu. Hukum adat ni ya, lalu kau harus akal ya. Lalu kau harus pada akal. Ya wajib dan mustahil akal ni tak temu kau hukum adat. Hukum adat ya bina di atas harus pada akal. Situ. Tapi bila bina atas harus pada akal melalui cuba 2-3 kali, maka baru hukum adat. Kita berjalan atas air, apa nak kata? Akal kita nak kata kan? Boleh jadi, boleh jalan, boleh jadi tak boleh. Tengok tu hari berjalan boleh. Dia jalan betul-betul je naik sampai ke sejik depan tu. Boleh jadi. Timur Keramat banyak orang juga mesti berjalan atas air. Dan boleh jadi gelai selai lalu dah. Jejak Allah tu gerom lalu dah. Boleh jadi. Akal hukum tangga harus dah. Tu terah. Tu lagu anak aku terah. Bismillahirrahmanirrahim, baca. Kita kata baca. Kali mula-mula jadi kan? Selai. Kali yang kedua selai. Kali yang ketiga aku ni dia berjalan adat kata selai. Selai jalan tak air tu adatnya selai pada adat. Pada orang lain pun cuba-cuba, demo lain pun terang lagu. Jadi adat lagu tu semua. Tiba-tiba ada seorang boleh jalan, hak ni menyalahi adat hak ni. Dia seorang yang boleh jalan. Tapi bila kembali kepada akal, harus dimula lagi dah. Harus dulu lagi. Tapi duk kira lalu kok coba ni. Bagi dia tu harus. Jadi bagi dia yang mana keramat ni. Orang kata keramat je lah tu benda menyalahi adat tu. Adat pesening tapi menyalahi adat. Tu jalan tengah hujan ya kena basah. Kalau tak pakai payung lah.
Tapi jalan-jalan tak basah je ni. Tengok masya-Allah. Jalan-jalan dapat kering molek baju dia. Tengah hujan lebat. Sepatu pada macamnya. Tengok lah. Oh, tu tak basah. Oh, tu pelik dah tu. Menyalahi adat dah tu, keramat dah tu. Tu dia. Habis itu. Lepas tu kira pula benda yang menyalahi adat ni ada 3 bab, 7 bab, 5 ni perkara pula. Kalau benda tu pergi berlaku di atas Nabi, orang panggil mukjizat. Kalau berlaku di atas Nabi sebelum pada dibangkit jadi Nabi, jadi panggil irhas. Kalau pergi berlaku lepas pada lantik jadi Rasul, dah panggil mukjizat. Kalau berlaku di orang soleh, orang berjuru, panggil karamah. Kalau berlaku di orang biasa kapung, tak nak nampak kata apa, orang panggil ma'unah. Kalau berlaku di orang kafir, orang panggil istidrat. Kadang-kadang berlaku tak serupa dengan dia, panggil ihanah. Yang macam-macam je jadi. Banyak benda Allah Ta'ala berlaku. Sebab tu Tok Cha bukan keramat. Jangan guna istilah salah. Keramat-keramat istilah kepada benda mencari adat yang tu yang berlaku di atas orang yang soleh, wali-waliullah. Ni Tok Cha. Keramat Tok Cha tu salah kecek pe. Yang ada kecek lapar keramat di Tok Cha. Tak munasabah guna karamah kepada orang yang bukan kekasih Allah Taala. Tak boleh. Allah kecek dah. Keramat pula ni. Tu. Nata bila keramat juga. Jadi tu tak boleh ya. Tu habis itu. Kalau Tok Guru ni keramat, tu lain pula. Tok Guru ni keramat lah ni. Jangan. Ribut mau kita dah nampak ribut lalu kena belakang rumah keliling tu, rumah dia je ribut lalu pergi mudah-mudah. Ramai kan Geno ni rumah yang sutih je tak ada. Misalnya dah tu tak apa. Kalau Tok Cha tu heavy juga, tapi bukan kerabat panggil ihanah dan istidrat. Kau yang baca Tuhan kau beri, kau yang baca Tuhan kau beri. Itu tanda kata Tuhan nak sembelih berat dia tu. Mati sakit lah nanti. Tu. Tu panjang lebar tu betul luar pagar lah tu. Kata Musannif rahimahullah taala, maka dikatakan hak itulah orang panggil mustahil pada akal. Seperti baru bagi Allah Ta'ala dan tiada mengambil lapang bagi jirim pada waktu wujudnya ya kait. Itu tanda kata ambil lapang tu dikatakan wajib muqayyad ataupun wajib muqayyad. Habis Allah so lagi biar ni tadi hak terakhir lah. Ketiga daripada 3 perkara tu, barang yang sah pada akal adanya dan tiadanya, seperti mengada Allah Ta'ala akan makhluk ini, maka iaitu dinamakan dia harus pada akal. Ketiganya kata dia ialah barang yang perkara benda muga yang sah. Apa sah? Boleh terima, boleh jadi. Kedua-dua pihak sah. Song patut. Kata lagu tu sah. Patut padan pada akal, pada fikiran akal. Sah dan patut pada adanya tu bagi sah. Barang yang sah pada akal oleh adanya, ada barang. Ada dengan mana sungguh barang. Dan tiadanya, jadi atau tiadanya, dan dengan mana atau. Kerana bila ada, ya kena mana-mana sah. Sah ni sah mana-mana sah. Kalau sah kedua sekali, mustahil pula dah. Nak patut ada, tak ada, kata dia masa dulu tak boleh pula dah. Mana-mana so.
Kalau kita kata sah pada akal, sah pada fikiran akal, ada barang tu. Dan tiadanya, yakni atau tiadanya, tidak sungguh barang tu. Tulis itu pada tiadanya sikit. Yakni perkara yang apabila akal suluh dan tilik, maka akal mendapat dan menerima kedua-dua pihak. Iaitu ada perkara itu atau tiada perkara itu. Maksudnya perkara itu patut terima kedua-dua. Ada pun patut, tiada pun boleh terima. Tiap ada dua-dua. Sebab tu bendahara tak ada gulawai. Ni Tuan Hussein ni datang gulawai ni pada yang tak nampak mana ni. Dalam kitab Aida Subian dia ni. Pada kata ngena tu Tuan Hussein kata gitu. Bendahara bukan ada gulawai. Benda wajib tak apa lawai dengan mustahil. Bendahara bukan ada gulawai. Tuan Hussein buat gulawai maritik. Tengok depan lagi lah tu. Tu. Dia harus je tengok mana-mana so. Allah. Ni tak pergi salah cerita lah. Ni tak pusing. Tak pergi salah dia baca ayat sebian tu. Orang yang kata Tuan Hussein mengarut dah. Orang yang kata Tuan Hussein mengarut dah. Tengok, bukan ada lawan. Ada yang kata saya tu yang kecil lagu tu ya dia asal dia. Tu. Tapi dia sebut pun orang panggil siapa, bukan siapa ke tahap yang dirusak akidah. Ya benda tu dak berkait dengan apa, cuma bagi pembagi yo. Dibagi lagu tu pada yang tak nampak lah, bagi kau ana lagu tu. Ya bukan benda ada lawan. Depan lagi insya-Allah kita nak cerita siapa masa dia. Tu. Habis itu kata musannif rahimahullahu taala, boleh jadi nak ada pun terima, nak tak ada pun boleh jadi. Ambil mana-mana salah. Tu dalam waktu lain-lain tu. Dalam waktu tu lah mustahil juga. Ada tak ada tak. Mustahil pada waktu tu lah. Pada waktu lain-lain. Jadi dia katakan boleh ada dan boleh tak ada pada waktu yang lain-lain. Seperti mengada Allah Ta'ala akan makhluk ini. Sebut kata makhluk ini ni arak atau jirim. Arak atau jirim. Tu sebut kata makhluk ni. Sebut makhluknya dua. Seperti mengada oleh Allah Ta'ala akan makhluk ini, mengajikan jirim menjadikan arak. Apa kat kata Tuhan buat zat? Boleh jadi semua. Tu. Ini jangan tilik kepada takluk, jangan tilik kepada arid. Kalau tilik kepada aridi, benda ni kena jadi wajib. Lagu mana? Allah Ta'ala turun hujan tagi. Apa hukum? Tagi Tuhan nak turun hujan. Boleh jadi, harus. Boleh jadi nak semua. Dan Tuhan tak turun hujan tagi. Apa hukum? Boleh jadi tak? Dia menurunkan hujan. Boleh jadi. Dan dia tidak menurunkan hujan. Apa pun boleh jadi. Tapi jangan tilik kepada takluk ilmu. Kalau tilik kepada takluk ilmu, turunkan hujan itu wajib.
Sebab apa? Misalnya Tuhan tahu pada azali dah kata pukul 2 malam ni dia nak turun hujan. Bila sampai waktu pukul 2 orang tanya, apa hukum Allah Ta'ala menurunkan hujan pada pukul 2 semakar dengan ilmu dia pada azali? Wajib pada akal turun hujan ketika tu. Kenapa? Kalau tak wajib turun hujan ketika tu, jadinya Tuhan jahil. Kan dia tahu kata turun hujan pukul 2, tiba-tiba pukul 2 tak turun. Jadi jahil dia. Tengok tu. Bila pandai kepada arid tu orang panggil turun hujan tu jadi wajib juga, wajib akal pada aridi dengan sebab tilik kepada takluk ilmu masalah. Yang tu. Hak ditilik kepada diri zat dia panggil harus zati ni. Bukan aridi ni. Kadang-kadang wajib aridi, harus zati tapi wajib aridi. Kadang-kadang lagu tu. Tu. Nampak tak? Lagu tu. Sebelah ni, apa hukum Allah Ta'ala mengadakan kita ni? Apa hukum Allah Ta'ala mengadakan kita sekarang? Wajib pada akal kena ada. Kita ada tekan ni wajib pada akal. Kalau tak ada, mustahil. Tilik kepada ilmu Tuhan dan takluk kudrat iradat dia. Teka tu. Tapi kalau tilik pada diri kita, teka ni boleh ada, boleh tak ada kita ni. Nak ada pun boleh tekan ni. Nak tak ada pun boleh tekan ni. Tu nampak tak tu? Habis itu kata musannif rahimahullahu taala wa nafa'ana bi ulumih, mengada Allah Ta'ala akan makhluk ini, maka iaitu barang yang sah pada akal adanya dan tiadanya tu dinamo oleh ulama usuluddin akan barang tu orang panggil harus, yakni perkara harus pada akal, perkara yang patut padan kedua belah. Kecek gitu mudah-mudah. Harus perkara yang patut dan padan kedua-dua belah. Dua-dua belah je patut belaka. Lek sungguh pun ya patut. Lek tak sungguh pun ya patut. Tapi kena ambil mana-mana salah. Tu. Hak tu istilah saya ada waktu baik mari kata apa? Mana-mana so. Mana-mana so ikut. So mana-mana mesti. Mana-mana so ikut. Tu harus. Nak ada pun, nak tak ada pun, mana-mana so ikutlah. Tu harus. Nak ada pun boleh, nak tak ada pun boleh. Mana-mana so tu ikut. Tapi so mana-mana mesti. Bila ada dah, lek tak ada, dak dah lah. Bila tak ada, lek ada tu dak dah lah. Mana-mana so tu kena mesti. Mana-mana so ikut, so mana-mana mesti. Sport ni gerak dan diam. Jirim tu dia tak lepas pada gerak atau diam. Apa hukum bergerak diam bagi jirim? Harus bagi jirim bergerak atau diam. Harus. Mana-mana so ikut dia. Dia nak ambil gerak pun ikut dia. Dia nak ambil dia pun ikut dia. Mana-mana so ikut. Tapi so mana-mana mesti. Bila ambil gerak dia tak akan duduk dia. Bila duduk dia tak akan bergerak. Dia kena mana-mana so. Tengok tu pula dah. Atau jadi wajib tu tengok tu. InsyaAllah kita nak bahas dari sifat harus tu. Barang dah. Mana? Harus betul? Jaiz, benda jaiz. Jaiz itu harus tu kena kepada jaizun dah. Benda perkara yang patut dan padat. Perkara yang haruslah kita katanya harus pada akal.
Tu. Nampak harus ni jaizun, benda yang jaiz. Dia kecek benda ni. Harus jadi jaiz, benda yang harus, benda yang patut dan padan kedua belah. Tu. Bukan harus dengan mana jawab tak, harus dengan mana jaiz. Tu dia. Harus jadi perkara yang harus. Gitulah maksudnya. Dinamakan dia harus jadi perkara yang harus. Dulu je kecek isi fa'il belaka, hok ni dia kecek harus gitu. You know? Ya isim fa'il dah wajibun, benda yang wajib, benda yang bersifat dengan wujub. Mustahil isim fa'il, benda yang bersifat dengan istihala. Isim fa'il dah. Tak nak kata benda tak apalah, kita tak benda dah, you kena kepada isim fa'il dah. Cuma harus ni kena yang harus. Sebenarnya takdir lagu tu we dapat jadi fa'il, we kena ke benda juga yang harus, ataupun boleh pakai takwil dengan makna jaiz. Selalu dah tak apa. Maka iaitu dinamakan dia harus jadi perkara, benda yang harus ataupun jaiz namanya. Faham tak gitu tu? InsyaAllah tak ada ayat kuali. Habis itu sekat tu dulu nampak sudah. Sekat tu dulu tak. Muka banyak lah ni. Makluman 7-8 hari dah. Kira lah gitu. You kena lagi. Yang ni ada gaduh, you kena start. Lebih lagi orang panggil cung katuk ni, masa kita ni lah daripada tak ada dah minhak gapo kan. Minhak tak ada. Jadi masa telah tu ada tak? Nak we juga insya-Allah kita ngajar akan we juga masa-masa untuk berehat apa tu. Lepas tu kita jemput tengoklah hari ni masa 2 buah dia ataupun 2 kali dia tengok keadaan. Lepas tu lama kali berhenti dah sehari, berehat dulu. Misalnya dah pipi yang tu baik kot tanding musim kot teluk kapur kan misalnya. Tu video. Nanti kita berehat. Dan penting nak habiskan juga kita ni, tapi kalau misalnya tak habis bulan ni pun rasa-rasa duduk tengah-tengah banyak dah. Duduk tengah-tengah dah, dekat-dekat. Kalau nak baca usaha nak baca pun dekat bab zakat dah. Kalau nak hubung bila masa pula pun pakai sekaligus lagi. Habis kita. Tapi akidah awam tu rasa habis belum pada habis makhluk lagi tu. Kalau habis hak ni dulu, masa tu kita ganti dengan hak ni semua. Masa ganti dengan hak ni. Wallahu alam bisawab. Kemudian kata maka mana dan bahwasanya wajib atas tiap-tiap mukallaf pada syarak mengetahui segala sifat yang wajib bagi Allah Ta'ala dan segala sifat yang mustahil atasnya dan segala sifat yang harus padanya, dan demikian lagi segala sifat yang takluk bagi zat sekalian rusul alaihi wassalatu wassalam. Itu dia insya-Allah. Wallahu subhanahu wa ta'ala alam. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wasallam. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa qalbin la yakhsha' wa 'amalin la yurfa' wa du'a'in la yustajab. ونسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين. يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا وأننا أسرفنا على لظى أشرفنا علينا توبة تغسل كل حوبة واستر لنا العورات وآمن الروعات واغفر لوالدينا
وسائر الخلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى الرسول نحظى بكل سول صلى وسلم ربي عليه عدد حبي وآله وصحبه والحمد لله في البدء والتناهي حمدا كثيرا دائم محبة النسائم سبحان ربك رب العزة عما يصفون والحمد لله رب العالمين في كل لحظة الأبدا ربنا انفعنا رب علمنا الذي ينفعنا رب فقهنا وفقه أهلنا قطر أنثى وذكر رب وفقنا ووفقهم لما وارزق كل حلالا دائما وأخلا نتقيا علماء نرضى بالخير ربنا وأصلح لنا كل الشؤون وأقر بالرضا منك العيون واقض عنا ربنا كل الديون قبل أن تأتينا واغفر واستر أنت أكرم من ستر وصلاة الله تغشى المصطفى بكتاب فيه للناس الشفاء وعلى الآل الكرام الشرفاء وعلى الصاب المصابيع الغرار اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسارع في رضاك ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصاك وحسبنا الله ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين في كل لحظة الأبدا ومداد كلماته